Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'. Yang dimuliakan tuan-tuan, ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah mengurniakan kita nikmat mempusakai peninggalan Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuliah yang lepas kita sudah membahaskan cerita perihal Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah. Yang mana Al-Bardisbah ni yang kita bahaskan dalam kuliah bulanan yang lepas, kita menceritakan Al-Bardisbah ni datuk moyang kepada Al-Imam Al-Bukhari, yang mana dia ni tidak beriman. Yang beriman bermula daripada Al-Mughirah. Dan sebab-sebab itu mana-mana kitab Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dia hanya menulis daripada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Dan dalam kuliah kita yang lepas, saya sudah menceritakan bahawa dibentangkan kepada Al-Imam Al-Bukhari sebanyak 600,000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil masa selama 16 tahun. Daripada 600,000 mengambil masa selama 16 tahun. Wa ma wada'tu fihi hadisan illa ghasaltu wasaltu raka'atain.
dan tidak akan aku menulis terlebih daripada 600,000 tadi, melainkan aku mandi terlebih dahulu, aku solat 2 rakaat terlebih dahulu, barulah aku menulis. Dan mandi dan solat sunat, setiap satu hadis 1 kali mandi dan 2 rakaat solat sunat. Dan sebanyak 600,000 ditapis selama 16 tahun. Hanya tinggal 7,658 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita sudah menceritakan bahawa Al-Imam Al-Bukhari dia bermazhab dengan mazhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahmatullahi alaih. Pada hari ini insya-Allah kita akan menceritakan kisah pula orang yang mentafsirkan, orang yang menapiskan daripada 7,658 hadis yang dipanggil kitab apa ni yang kita sebut Al-Jam'un Nihayah fi Bad'i Khairal Ghayah, yang mana kitab mengumpulkan permulaan dan penghabisan cerita-cerita, kisah-kisah tentang perkara-perkara kebaikan dan perkara yang soleh. Dan orang yang mengumpulkan dan orang yang memilih daripada 7,658 hadis, yang hanya tinggal 297 hadis. Pandangan pertama sebut 297. Pandangan kedua kata 296. Pandangan ketiga kata 300 hadis. Sebab hadis-hadis ni mungkin di sana dalam satu matan mungkin dipecahkan dengan 2 rawi. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun kesimpulannya kita tak mampu nak mengaji 7,658 hadis, akan tetapi kita juga mampu mengaji daripada 297 hadis, lebih kurang daripada pandangan-pandangan para ulama muhaddis. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang mentafsirkan, yang memilih daripada hadis yang 7,658 tadi, itulah ulama yang kedua yang bernama Al-Imamu Abdullah bin Sa'd bin Ahmad Andalusi. Dia ni orang Andalus, tetapi dia bermustautin, dia tinggal di Kahirah ataupun tinggal di Mesir. Jadi Mesir ni sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama bagi tahu Mesir ni qiblatul ilmi. Mesir ni kiblat bagi ilmu. Kiblat bagi sembahyang ni Kaabah. Mekah ni kiblat bagi sembahyang. Kiblat bagi ilmu ni Mesir. Imam Asy-Syafi'i dimakamkan di Mesir. Imam Syafi'i ni ulama fiqh. Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari ulama tauhid, ulama tasawuf, dia dimakamkan di Kahirah. Dan Al-Imamu Al-Ibrahim Al-Laqani rahmatullahi alaih, ulama tauhid, dia juga dikebumikan di Mesir. Dan nak menunjukkan di sini bahawa kiblat bagi ilmu ialah Mesir. Dan walau bagaimanapun sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan, Allah Taala nak menunjukkan setiap negara itu ada kelebihan dia. Mekah dan Madinah, ulama kata ini negara untuk ibadat. Yaman, orang mengaji Yaman ni dia banyak zikir. Sebab tu Yaman ni al-imanul Yaman wal yamanul hikmah. Orang yang mengaji Yaman ni kelebihan dia tasawuf dia tinggi sedikit. Ada pun orang yang mengaji Mesir, dia punya fiqh lebih tinggi sedikit. Maka setiap negara itu sudah dibahagi-bahagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Abi Jamrah, dia bukan orang Mesir, dia orang Andalus, tetapi dia mengaji di Mesir, dia bermustautin di Mesir, lalu dia dikebumikan di Mesir. Dan inilah Al-Imam Abdullah bin Sa'd bin Ahmad Andalusi,
yang mana mentakhsirkan yang saya sebut tadi daripada 7,658 hadis, dia mengumpulkan hanya lebih kurang 297 hadis bertujuan untuk orang-orang awam daripada tak mampu nak mengaji sampai 7,000 hadis, mengajilah 297 hadis. Kalau orang tanya besok, pernah mengaji Bukhari? Pernah. Walaupun tak mampu mengaji semua, mengaji sedikit pun pernah juga mengaji hadis Al-Imam Al-Bukhari. Kata pepatah kawaid fiqhi, ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kullu julluhu. Kalau tak mampu nak laksanakan semua, tapi janganlah tinggal semua. Tak mampu nak hafal Quran semua, jangan tak hafal langsung. Tak mampu nak menghafal hadis semua, jangan tak hafal langsung. Tak mampu nak mengaji hadis semua, jangan tak mengaji langsung. Maka kita ni, sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kata para ulama, manhum ahlullah, siapa dia ahli Allah? Orang-orang yang dipanggil ahli Allah itulah orang yang yahfazu minal Quran wa yaqra'ul Quran, mereka yang menghafal Quran, kemudian mereka suka membaca Quran. Wahum, kemudian siapa pula ditanya, wahum ahlun nabi, dan siapa mereka ahlun nabi? Ahlun nabi ni mereka yang menjaga hadis-hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi, dan belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ni dipanggil ahlun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah pada hari ini kita akan baca dalam hadis yang pertama, insya-Allah. Barulah kita masuk hadis. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bermulakan dengan kitab Al-Bad'u Al-Wahyu. Bad'u Al-Wahyu, kitab yang mula-mula, hadis yang mula-mula di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari. Itulah hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Jamrah. Yang pertama, dia menceritakan tentang wahyu. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihatu fin naum, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla faliqis sub, summa hubbaba ilaihi al-khalaq, wa kana yakhlu bi gharin hira'in fatayahannathu fihi wa huwa ta'abbudu layali dhawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu fi gharin hira'in faja'ahu al-malak faqala iqra, qala ma ana biqari'in, qala fa'akhadhani fa'azzani hatta balagha minni al-jah, summa arsalani faqala iqra, qultu ma ana biqari'in, fa'akhadhani fa'azzani as-saniyah hatta balagha minni al-jah, summa arsalani faqala iqra, faqultu ma ana biqari'in, fa'akhadhani fa'azzani thalithah, ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل خديجة بنت الخويلد رضي الله عنها فقال زملوني فذملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وآخرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقصب المأدوم وتقري الضيف وتعين النوائب الحق. فانطلق في به خديجة حتى أتت به ورقة ابن النوفل ابن أسد ابن عبد العزة
ibnu ammil Khadijah wa kana Imran wa qad tansara fil jahiliyah. Kana yaktubu kitaban Ibrani fayaktubu min Injil bil Ibraniyah ma syaa Allahu ay yaktub. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi isma min ibni akhik. Faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Faqala lahu Waraqah hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa ya laitani fiha jaza'an laitani akunu hayyan idza yukhrijka qaumuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amukhriji hum. Qala na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta illa udiya wa yudriqni yawmuka ansurka nasran mu'azzara. Summa lam yanshab Waraqah an tuwaffa wa fatara al-wah. Faqala ibnu Shihab wa akhbarani Abu Salamah Abdurrahman an Jabir Abdullah al-Ansari qala wa huwa yatahaddatsu an fatratil wah. Faqala fi hadithi baina ana amshi idza sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard faru'ibat min faraja'tu faqultu dathiruni fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir ila qawli wazjur fahjur fahamiyal wahyu wa tataba' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mula-mula yang berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, kita tengok dulu maksud hadis. Awwalu ma budi'a, permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Maka tiadalah baginda sallallahu alaihi wasallam bermimpi satu mimpi melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Kemudian disukakan kepadanya untuk berkhalwat, berasingan diri, dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, lalu beribadah di dalamnya, iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam sebelum kembali kepada ahlinya dan mengembali bekalan untuk demikian itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Khadijah dan mengambil bekalan sama seumpama itu, hinggalah datang kepadanya kebenaran sedang baginda di dalam Gua Hira. Maka datang malaikat, lalu malaikat berkata bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu, dia kata aku tidak pandai baca. Baginda bercerita kemudian ia mengambil akan daku dan peluk sehingga sekuat-kuatnya. Sesungguhnya kemudian aku dilepaskan. Lalu berkata bacalah. Maka aku menjawab aku tidak pandai membaca. Kemudian diambilnya lagi aku, lalu dipeluknya kuat-kuat untuk kali yang kedua. Terasa kepayahan kepadaku. Kemudian dilepaskan aku, lalu maka bacalah. Maka aku jawab aku tidak pandai membaca. Setelah itu dia mengambil aku buat kali ketiganya, lalu dipeluk erat sekuat-kuatnya. Aku tersesap nafas. Kemudian dilepaskan aku, maka ia berkata bacalah dengan nama Tuhanku, Tuhan yang menjadikan kau, yang menjadikan manusia daripada darah. Bacalah demi Tuhan yang maha mulia. Pulanglah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat itu dan hatinya gebentar, lalu berjumpa Khadijah binti Khuwailid seraya berkata selimutlah aku. Maka Khadijah menyelimutkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya tak boleh syarah panjang hari ini ya. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia ni diwahyukan, sebelum diwahyukan di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang alik ke Gua Hira ni, berulang alik, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi mengambil masa
untuk mengambil wahyu ini, Nabi mengambil masa untuk berkhalwat di Gua Hira selama 5 tahun. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam masa tempoh 5 tahun, Nabi SAW, dia duduk di Gua Hira 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Dalam syarah hadis sebut 5 hari 5 malam. Lalu habis makanan, lalu dia pulang balik ke rumah, lalu dia pergi berkhalwat lagi 5 hari 5 malam. Mengambil masa selama 5 tahun. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kita dapat menceritakan dalam hadis ini bahawa hadis ini menceritakan dalam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pun datang. Nabi tidur, wahyu pun boleh datang. Sebab itu sidang jemaah, dulu saya pernah sebut kepada tuan-tuan serta ibu-ibu, ini membuktikan, mendatangkan hujah bahawa Nabi tidur, hati dia tak mati. Kita tidur, hati kita mati. Tidur bukan maksudnya tidur orang khutbah, tidur tu lain cerita. Nampak? Tidur orang khutbah ni, zaman Nabi khutbah pun orang tidur. Nampak? Berlaku tuan-tuan. Zaman Rasulullah, Nabi khutbah orang tidur. Zaman sekarang ni bukan Nabi khutbah. Lagi dah orang tidur, berdengkur. Jadi tidur yang bermaksudnya tidur sehingga berdengkur, lalu mengeluarkan apa yang ada dalam perut kita, berdengkur keluar. Lalu kita yakin kita tidur, saat tu hati kita tak sedar apa-apa. Berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, satu, Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam, wahyu pun boleh datang. Yang kedua, Nabi ni pergi mengaji dalam gua. Kita tak boleh mengaji dalam gua. Tak boleh. Pergi mana? Pergi gua. Buat apa? Pergi bertapa kata. Nak merapatkan diri kepada Allah. Tu tak boleh. Itu tak boleh. Hanya dibenarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya pernah sebut kepada tuan-tuan, ada benda kita boleh ikut Nabi. Ada benda kita tak boleh ikut Nabi. Sebab Nabi ni 5 hari dia pergi, 5 hari 5 malam baru dia balik. Dia balik, dia ambil makanan, dia pulang. Cuba tuan-tuan buat macam tu dekat rumah. Mengamuk tak isteri? Mengepek dia. Nampak? Dia mengepek. Pergi mana bang? Betapa kata. Nampak? Tak cukup berapa lama, dia pergi minta, apa dia? Dia pergi mahkamah minta fasakh. Sebab suami saya sebulan minggu 5 hari 5 malam duk betapa. Nak kata kahwin lagi satu pun tak kena juga kata. Nak cari nikah lagi satu. Kalau nikah lagi satu boleh kira. Tapi tak nikah, pergi betapa. Takut sesak barat nanti. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi Nabi ni dia pergi mengaji dekat dalam gua 5 hari 5 malam. Dia berulang alik 5 hari 5 malam, mengambil masa selama 5 tahun untuk mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di Gua Hira, lalu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah malaikat. Malaikat kata, lalu ia berkata, bacalah. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Ini satu lagi sifat Nabi yang kita tak boleh ambil. Apa dia? Nabi tak boleh baca. Nabi tak boleh baca. Sebab itu ulama kalam kata, ulama ilmu kalam, dia sebut al-ummi. Ummi ni orang yang tak reti baca. Al-ummi, orang tak reti baca. Lawan dia ialah mukri', orang yang reti membaca. Kalau kita kata ummi, lawan dia, ummi ni lawan dia alim, maka kita sudah menjahilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak?
Kalau kita kata ummi ni lawan dia alim, maksudnya kita sudah menjahilkan Nabi. Jadi kita tak boleh kata macam tu. Kita mesti kata ummi lawan dia muqri. Orang yang boleh membaca, maka lawan dia orang yang tak gerti membaca. Barulah alim lawan dia jahil. Satu suku kan? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mana ada kepada Nabi SAW, kita tak boleh ambil sidang jemaah. Apa dia? Tak gerti membaca. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tengok tok guru Nabi ni bukan manusia. Bukan manusia pula. Tok guru dia mari langit. Sebab itu disebut Quran ni mari langit. Daripada Lauh Mahfuz, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian baru datang kepada Nabi SAW. Sebab tu ayah Pen, dia kata saya ni saya ada kerajaan langit. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak menyamakan diri dia dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, mereka dia dapat perintah-perintah ni daripada langit. Quran, Lauh Mahfuz, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dekat mana? Langit yang ketujuh. Kedudukan dia dekat mana? Kalau Kaabah yang ada hari ni, kedudukan Kaabah, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Yamani, Rukun Yamani. Kalau Rukun Iraqi, Rukun Yamani, dikumpulkan empat bucu tadi, lalu nongok kepala ke atas, maka itu dipanggil langit Baitul Ma'mur. Sebab itu Nabi SAW pernah bagi tahu, dalam 7 lapisan langit. Ini langit yang kita nampak ni bukan lapisan pertama. Jangan faham macam tu. Langit yang kita nampak ni, ini langit yang semata-mata langit alam musyahadah. Alam dunia semata-mata. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, sehingga langit yang ketujuh, itu perkara-perkara yang luar daripada pandangan kita sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, langit, dalam 7 lapisan langit, tak ada pun masjid. Hanya ada langit yang ketujuh saja ada masjid, yang dipanggil Baitullah, ataupun dikenali sebagai Baitul Ma'mur. Tempat para malaikat buat kerja tawaf dengan tawaf kepada Allah Ta'ala, yang mana malaikat di atas langit yang ketujuh ataupun di Baitul Ma'mur seramai 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Baitul Ma'mur barulah diturunkan malaikat, barulah diturunkan wahyu. Jibril ni tok guru Nabi, dan dia merupakan tok guru nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Ini Jibril. Jibril ni dia ada 2 kepak. Allah Ta'ala bagi Jibril ni 2 kepak. Sepanjang dia menyampaikan wahyu kepada 124,000 nabi-nabi dan 313 orang rasul, dia hanya menggunakan 11 kepak. Melainkan kata para ulama, dia menggunakan kedua-dua kepak dia ketika mana dia menyelamatkan Yusuf. Apabila Yusuf nak dibuang oleh keluarganya ke dalam perigi, saat ni malaikat Jibril menggunakan kedua-dua kepak dia. Inilah Jibril alaihissalam, guru kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, dan ialah merupakan guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Maka kita ni tak boleh mengaji dengan malaikat. Tak mari masjid malam ni, tak, saya ada kuliah dengan malaikat maut. Tak ada. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak sama dengan Nabi. Maka Nabi ni dia mengaji dengan malaikat. Kita mengaji dengan manusia. Tok guru kita pun mengaji dengan manusia. Tok guru tu pun mengaji dengan manusia. Sampailah dengan manusia. Sehingga Abu Bakar sendiri pun mengaji dengan manusia, illa Nabi, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia mengaji dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam hadis ni juga Nabi SAW pulanglah baginda dengan ayat-ayat yang dikirimkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Balik dia ke rumah. Sebab itu rumah-rumah ni dalam bahasa Arab dipanggil manzil. Daripada bahasa Arab panggil apa dia? Bait. Dalam bahasa Arab panggil apa? Sakan. Apa dia sakan? Tempat tinggal. Ataupun dipanggil apa? Sakinah. Nabi balik sebab nak dapatkan ketenangan daripada isteri dia. Siapa isteri dia? Khadijah radhiyallahu anha. Nabi ni bila dia nikah dengan Khadijah, dia tak nikah ada isteri kedua ke, ketiga ke, keempat ke, tak ada. Sebab tu kalau orang kata kenapa nikah dua? Ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, kena mati isteri pertama baru boleh nikah yang kedua. Nampak? Perempuan bagus, ada point hari ni. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Nabi. Nabi SAW dia tak nikah lain. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, barulah dia nikah untuk kali kedua. Apa sebab Nabi pulang? Untuk mendapatkan ketenangan. Zammiluni, selimutkan aku. Ulama hadis bagi tahu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, lalu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, dia pulang, lalu dia suruh, inilah. Tuan-tuan kalau serabut, balik pejabat, serabut, pening kepala rasa. Nabi ni dia risau, dia serabut dengan apa yang berlaku, dalam kerisauan, dalam gigih, lalu dia minta isteri dia selimut dia, dan disebutkan dalam syarah hadis bahawa Nabi SAW minta Khadijah radhiyallahu anha membuka buah dadanya, lalu diletakkan di kepala Nabi SAW, maka lalu dapat ketenangan. Nampak? Ni apa point? Balik kerja Kang. Jadi ini betul ni. Ini yang berlaku ke atas Nabi SAW. Nabi dapat ketenangan dengan Khadijah radhiyallahu anha selimutkan Nabi, lalu Nabi SAW menyuruh Khadijah membuka buah bajunya, lalu Khadijah meletakkan buah dadanya kepada kepala Nabi SAW. Lalu datanglah ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi kata, aku ni dengan isteri-isteri lain dia tak boleh sama dengan Khadijah. Khadijah ni saat semua orang tak boleh terima aku, Khadijah terima aku. Dan yang kedua, bila mana Khadijah ni nak meninggal dunia dalam keadaan dia nazak, dia tahu. Sebab masa Nabi ni duduk berulang-alik dengan Gua Hira, isteri dia tak apa, isteri dia orang senang. Isteri dia businessman. Nabi pun bekerja dengan isteri dia. Jadi yang banyak membantu dakwah Nabi, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bila mana Nabi Khadijah nak nazak, Khadijah kata, ya Rasulullah, nanti kalaulah duit-duit, harta-harta yang aku tinggalkan ini habis untuk kerja dakwah kamu, lalu kata Khadijah, lalu kamu galilah kubur aku dan kamu juallah tulang-tulang yang ada dalam kubur aku untuk melakukan kerja dakwah. Sebab itu Nabi disebut dengan Aisyah. Dia kata, inilah ungkapan yang tak ada kepada isteri-isteri yang lain, hanya ada kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi balik jumpa Khadijah. Dia minta Khadijah selimutkan Nabi, selimutkan Rasulullah SAW. Rasulullah minta Khadijah selimutkan Nabi, zammiluni, selimutkan aku. Dan ketenangan itu dapat datang daripada isteri yang solehah, itulah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah pergi bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Pergi berjumpa baginda, menemui Warqah bin Naufal yang merupakan
bapa saudara yang merupakan bapa saudara Khadijah radhiyallahu anha punya anak. Maksudnya sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dia pun dah berumur dah. Umur dia pun sudah tua. Dan dia ni kerja dia zaman jahiliyah ni pandai menulis kitab Ibrani yang dia ambil daripada kitab-kitab apa ni, dia tulis dalam bahasa Ibrani, dia tulis menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Inilah sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Warqah bertanya, wahai anak saudaraku. Jadi lalu dikhabarkan kepada Rasulullah SAW akan khabar apa yang dilihat. Setelah itu Warqah berkata, inilah Jibril yang pernah diturunkan ke atas Musa. Musa ni banyak kita ni apa ni, orang banyak bagi contoh kepada Musa. Dia naik lagi. Musa ni wa kallamallahu Musa taklima. Pernah dengar tak cerita macam mana Allah Taala cabut nyawa Nabi Allah Musa? Bila Allah Taala utuskan Israel, cabut nyawa kata. Musa, nak cabut nyawa kau. Kata Musa kepada Israel, nak cabut mana? Dia kata, cabutlah kok mulut kata. Tak boleh, mulut tak boleh kata Musa. Sebab mulut aku ni wa kallamallahu Musa taklima. Sebab aku ni pernah cakap dengan Allah. Bukti dia mana? Bukit Tursina kat Mesir. Kata Israel, tak apalah, aku cabut kok kaki. Tak boleh, kaki aku ni pernah pijak kaki Tursina, tak boleh cabut juga dia kata. Kata Israel, aku cabut kepala boleh. Kepala pun tak boleh, sebab kepala aku memikirkan tentang agama. Israel pening, macam mana nak cabut ni. Banyak alasan. Lalu Israel pun bertemu dengan Allah. Lalu Allah kata, wahai Israel, kamu tulis di tapak tangan kamu, tulislah kalimah Allah dan kalimah Musa. Allah, Musa. Lalu tunjuklah kepada Musa, lalu matilah Musa. Nampak? Musa ni disebut dalam riwayat, dalam ramai-ramai Nabi dan Rasul, yang paling mudah mati Musa lah. Nak cabut ke mulut pun tak boleh, nak cabut ke kepala pun tak boleh, nak cabut ke kaki pun tak boleh. Lalu Allah suruh Israel tulis ke tapak, ke kepak tangan apa ni Israel, tulis Allah, Musa, tunjuk kepada Musa, lalu matilah Musa alaihissalam. Inilah Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan membahaskan siapa dia orang yang meriwayatkan hadis ini dan bagaimana kedudukan hadis ini, dan insya-Allah syarah-syarah daripada segi fiqh hadis insya-Allah kita sambung dalam kuliah bulanan hadapan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf tadi terlewat dalam 10 minit. Dia sebenarnya start 12.10 ke 12 suku? 12 suku. Oh, bulan lepas saya 12.30. Bulan lepas saya datang 12 suku. Orang tak ada. Itu saya datang 12.30. Haji kan? Saya datang 12 suku. Akhir sekali tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ni, saya ingin memohon sumbangan untuk pasti. Pasti ni tempat pusat asuhan Islam anak-anak yang mungkin saya yakin ada di kalangan tuan-tuan yang mana ada yang sekolah pasti. Di tempat saya ada nak buka pasti yang dia memerlukan dana tak banyaklah, dalam 15,000 yang saya baru dapat bermula daripada minggu lepas, baru dapat dalam 7,300 ringgit, lebih-lebih sikit-sikit lah. Jadi kita nak guna dalam 15,000. Jadi tak adalah saya minta kepada tuan-tuan 15,000. Jadi mana-mana tuan-tuan serta ibu-ibu yang nak bagi zakat, nak bagi sumbangan ni dipanggil sedekah jariah. Kita mati, besok dia tetap dapat kat kita. Pasti ni tempat budak-budak mengaji 5 tahun, 6 tahun baru nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana tuan-tuan, ibu-ibu yang ingin memberi sumbangan, insya-Allah selepas daripada ba'diyah solat bolehlah. Mudah-mudahan dengan benda ini semua mendatangkan kebajikan kubur kita, kebajikan akhirat kita, insya-Allah.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.